Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita berjumpa pada petang ini seperti dijanjikan pada hari Ahad. InsyaAllah kita akan sambung lagi bagi peserta-peserta yang telah pun mengikuti asas-asas speed reading for business sebelum ini. Jadi pada petang ini cikgu berhasrat untuk menyambung siri speed reading ni dalam konteks digital pula. Sebab digital reading ni satu benda yang agak berlainan dengan conventional reading. Sebab itu cikgu cuba nak berkongsi pada petang ini sebagai mukadimah kepada teman-teman dan juga rakan-rakan yang berminat untuk mengikuti kos ataupun kursus membaca cepat ataupun disebut sebagai speed reading course. Dan pada petang ini kita akan berbicara tentang apa yang disebut sebagai digital speed reading. Okey, baik. Sebelum kita bermula pada petang ini, elok rasanya kita tengok siapa yang mungkin akan bersama-sama kita pada petang ini, dan cikgu jemputlah ya semua kawan-kawan yang dah menonton untuk tekan button share dan juga like supaya lebih ramai lagi kawan-kawan yang akan mendapat manfaat daripada perkongsian pada petang ini. Sebab kos speed reading ni jarang-jarang, apatah lagi digital reading. Okey, jadi sementara menantikan peserta-peserta COVID Business School, ya, peserta-peserta speed reading yang sebelum ni telah masuk, cikgu nak jelaskan beberapa perkara lah pada petang ini ya, yang mana kita akan menumpukan kepada topiknya ialah digital speed reading. Ini digital speed reading ni merupakan suatu yang kita buat tiap-tiap hari. Kita baca WhatsApp, kan? Kita baca di media sosial, kita baca serba-serbi lah ya, yang ada di dalam kita punya platform digital untuk kita mendapatkan maklumat dan sebagainya. Jadi apa yang cikgu nak kongsikan pada petang ini ada tiga, iaitu apa yang dikatakan digital reading ataupun digital speed reading. Yang kedua, cara-caranya. Yang ketiganya, tip-tip untuk mengurangkan implikasi dan komplikasi. Sebab apa? Dah banyak kawan-kawan membaca digital platform di media sosial, di komputer, di handphone dan sebagainya. Lama-lama yang tak pakai cermin mata, pakai cermin mata. Yang dah ada pakai cermin mata, bertambah power lah pula. Dan yang bertambah power kesiannya sampai bila membaca keluar air mata, berlakunya migraine, eye strain dan macam-macam lah yang cikgu nak kongsikan supaya memang kita tak dapat elak akan terus membaca. Disebut sebagai digital reading, tapi ada tip-tip yang cikgu nak kongsikan supaya kita terus membaca, tetapi dengan tip-tip ini kita dapat menjaga kesihatan mata kita yang penting. Sebab bermula pada mata, kalau mata dah terganggu, dia akan pergi ke kepala. Bila kepala sudah goyang kalau seluruh kehidupan hilang nikmatnya. Okey, baik teman-teman yang sudah masuk, jangan lupa untuk menekan button share dan juga like ya, dan pada masa yang sama boleh menggunakan kolom yang ada untuk menghantar status. Contoh katakan Cikgu Mahdi daripada Shah Alam, okey, clear, dengar tak suara cikgu kan, dengar tak, clear tak gambar cikgu. Kalau boleh gunakan comment box yang ada untuk kita tengok daripada mana teman-teman berada pada petang ini untuk bersama-sama dengan cikgu untuk kali yang seterusnya, supaya sudahnya kita dapat tiga perkara. Satu iaitu kemahiran membaca cepat, sama ada secara konvensional ataupun secara digital. Kedua, kita dapat tip-tip bagaimana untuk kita memahami dengan lebih cepat, lebih tepat pada kita membaca pantas ataupun membaca laju. Dan ketiga, yang disebut sebagai tip-tip bagaimana untuk menyuburkan budaya, cintakan ilmu, tabiat, suka membaca, dan yang penting juga walaupun yang terakhir, iaitu bagaimana nak menjaga kesihatan mata, kesihatan kepala dan kesihatan seluruh anggota badan kita. Sebab kalau mata kita dah mula miong, dah mula sakit, dah mula berair, maka semangat nak membaca pun akan luntur. Tabiat pun nanti semuanya tidak akan menjadi. Okay, baik teman-teman yang mula masuk yang mula menonton ya melalui FB dan juga YouTube ini pada petang ini, cikgu harap sekali lagi dapat tekan button share lagi dengan kawan-kawan, mungkin nak kena remind, dan juga button like, dan pada masa yang sama boleh gunakan komen ya, dalam kolom yang ada itu, nyatakan mungkin saya Cikgu Mahdi di mana, di Shah Alam, line clear tak, ataupun gambar clear tak, itu yang perlu tu.
Sebab apa? Saya lagi takut cikgu cakap seorang-seorang pula. Sebab apa? Tak ada suara. Ini yang kita bimbangkan ya. Jadi untuk itu, apa kata kalau katakan kita test dulu, minta penonton-penonton, pelajar-pelajar yang sudah masuk menggunakan comment box untuk update kat cikgu di mana dah sekarang. Clear tak clear audio dan juga video. Dan insyaAllah pada jam 3 nanti sebentar lagi kita akan mulakan perkongsian yang dikatakan sebagai Digital Speed Reading for Business. Jadi silakan teman-teman menghantar hantaran, nyatakan di mana sama ada clear atau clear video dan juga audio yang sedang kita bersiaran langsung pada petang ini insya-Allah. Okey, baik, kita ada beberapa saluran iaitu antaranya iaitu FB Academy MPM, kita ada YouTube, akaun YouTube Academy MPM. Jadi jangan lupa untuk kita boleh dapatkan live di situ, dan juga FB Majlis Perundingan Melayu MPM. Ini ada 2 FB dan juga 1 akaun YouTube. Kalau katakan nak cari akaun lain, boleh pergi ke akaun YouTube cikgu iaitu Cikgu Mahdi Muhammad Ismaili. Okey, dah nampak ada yang mula like, okey, dah nampak ada yang mula share. Okey, terima kasih pada semua, dan itulah cikgu minta lagi sekali kalau boleh gunakan comment box tu untuk nyatakan daripada mana, sebab cikgu nak tahu juga sama ada kualiti audio ataupun kualiti video yang terpancar pada petang ini sekarang ini jelas didengar ataupun video tak terganggu lah. Takutlah ada mungkin gangguan teknikal yang mungkin cikgu tak perasan kan. Jadi kalau boleh teman-teman gunakan comment box yang ada untuk updatekan status di mana teman-teman berada, sama ada clear ataupun tak clear yang dikatakan tadi, iaitu yang disebut sebagai video dan juga audio. Ya, silakan. Okey, baik, sambil-sambil menunggukan hantaran-hantaran tersebut, kita alu-alukan semua teman-teman penonton yang sudi bersama pada petang ini dengan niat untuk belajar bagaimana subjek matter pada petang ini, iaitu bagaimana nak membuat digital speed reading. Yang lepas ada 2 siri ya kita dah buat, iaitu speed reading for business, tapi pada petang ini, petang Ahad, cikgu nak kongsi apa yang disebut sebagai digital speed reading, sebab nak tak nak kita akan terus membaca kan di semua platform sosial, sama ada di Facebook, WhatsApp dan macam-macam lagi apps yang mana kita perlu membaca. Dan apabila kita makin berumur, ini yang cikgu sekarang tekankan ya. Cikgu pakai cahaya mata ni bukan sebab mata dah rosak ataupun nak terganggu, tak. Disebabkan cikgu nak elakkan radiasi. Sebab tu antara tip nanti bila membaca di platform digital ataupun di gadget-gadget yang tertentu, khasnya keseluruhannya lah ya. Walaupun mungkin radiasinya kurang, tapi kalau hari-hari kita tengok membaca, ini berlaku banyak pada guru-guru. Kesian kawan-kawan kita jadi guru-guru yang pakai spek tu, terpaksa membaca, tak nak terpaksa membaca untuk PDPR, work from home. Jadi lama-lama dia punya power pun naik. Yang tak pakai cahaya akhirnya pakai cahaya yang naik power, sudahnya pening. Bila pening, maka apa yang akan berlaku ialah terjejaslah apa yang disebut sebagai kita punya kualiti hidup. Ini kita tak nakkan. Okey, baik. Okey, kita dapat beberapa hantaran sudah. Mari kita kongsikan apa yang boleh kita bacakan. Kongsikan iaitu, okey, ada beberapa, ini peringatan ya daripada Akademi sendirilah supaya teman-teman semua. Assalamualaikum. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke kelas Digital Speed Reading for Business hari ini. Mari sama-sama kita menambah ilmu, membaca dengan pantas bersama Cikgu Mahdi ya. Cikgu nak kalau boleh hantarkan status tadi ya yang cikgu sebut. Saya katakan PA bin on daripada Kuala Terengganu. Line clear cikgu. Audio okey dan juga video pun okey. Ini contohnya lah ya. Okey, baik. Okey, dah jam 3. Mungkin kita akan bermula dengan sedikit mukadimah ya. Jadi untuk itu cikgu nak jelaskan pada petang ini kita akan berikan fokus kepada digital speed reading for business. Sebab tu cikgu yakin dan percaya kebanyakan yang akan hadir ini ialah mereka yang mungkin terlibat dah dengan perniagaan, dan cikgu dah sebut dalam COVID Business School bahawasanya selepas the power of intention, yang kedua ialah the power of knowledge and wisdom. Tanpa ilmu kita sukar untuk maju, tanpa ilmu kita sukar untuk membuat apa-apa perubahan yang lebih baik daripada semalam. Jadi untuk itu kita perlukan skill-skill, contohnya dalam konteks membaca cepat, iaitu satu skill
membaca cepat dan fahamnya tepat supaya ini akan banyak membantu kita dalam mencari data-data, info-info, fakta-fakta dalam perancangan perniagaan kita agar lebih pantas, lebih cepat dan lebih tepat. Itu yang kita harapkan supaya apa yang kita lakukan ataupun kita cuba kongsikan ini memberikan manfaat khasnya kepada bisnes kita. Okey, baik. Jadi untuk itu kita akan terus bersara selama 1 jam petang ini yang cikgu akan kongsikan semampu yang mungkin, setahu yang mungkin ya. Jadi sebelum itu cikgu nak terangkan bahawasanya digital speed reading ini ialah masih lagi dalam konteks membaca. Macam dalam kelas-kelas sebelum ini ya. Kita membaca tetapi konteksnya membaca secara digital bukan secara fizikal dan ada impaknya, ada perbezaannya dan bagi cikgu lah pengalaman apa yang ada selama ni sama ada membaca buku manual ataupun membaca buku secara konvensional apatah lagi secara digital memang ada beza. Memang ada beza. Sebelum tu kita ambil antaran daripada Cik Puan Nur Syafiza Murad. Cik Puan Latifah dari Kelang. Audio dan video clear, alhamdulillah. Terima kasih Cik Puan Latifah dari Kelang yang sudah bersama-sama kita dan kita harap kawan-kawan lain juga dapat menuliskan status masing-masing ya daripada mana sementara kita meneruskan kelas pada petang ini. Okey, baik, terima kasih Puan Latifah daripada Kelang, line clear. Terima kasih. Okey, baik. Okey, itu yang pertama. Catatan nota yang pertama, membaca merupakan keyword yang kita nak jadikan sebagai agenda bagi semua yang dikatakan apa dia iaitu usahawan. Tak kira umur kita berapa, umur kita 30, 40, 50, kita perlu banyak membaca. Dari sebanyak membaca tu bukanlah kita nak mengumpulkan berapa jumlah buku, tidak. Tetapi kita nak mencari bahan-bahan bacaan yang strategik, yang diperlukan. Macam cikgu sebut, antara 19 amalan hebat, yang kedua ialah the power of knowledge and wisdom. Kenapa ada wisdom? Nanti tunggu Power Talk of Faith pada minggu depan. Yang mana kita telah pun menjalankan Power Talk of Faith pada siri yang pertama iaitu The Power of Intention, iaitu yang disebut sebagai keajaiban kita berniat sebelum melakukan sesuatu. Itu sangat penting ya, cikgu dah kongsikan pada minggu lepas. Kalau kepada mereka yang mungkin ketinggalan ataupun terlepas, jangan lupa boleh ke akaun YouTube cikgu, boleh ke video dan juga channel dan di situ ada cikgu letakkan Power Talk of Faith series. Jadi boleh tengoklah siri yang pertama cikgu ada simpan di situ dan bagi mereka yang tak berkesempatan pada minggu lepas untuk menonton dalam perkongsian cikgu berkaitan kepentingan The Power of Intention, boleh melawat cikgu punya akaun YouTube, boleh like dan subscribe dan seterusnya boleh menonton secara percuma sebagai tanda hadiah dan juga silaturahim antara kita ya, insya-Allah. Baik. Jadi untuk itu yang pertama, maknanya kita bercakap soal membaca. Jadi kita kena agree, kita kena bersetuju, membaca memang sangat penting sehingga disebutkan membaca jambatan ilmu. Membaca itu nurun, membaca itu cahaya. Sebab tu kalau katakan kita tak boleh membaca, tak dapat ilmu kerana ilmu ni segala-galanya. Macam cikgu sebut dalam pertemuan yang lepas, kalau kita nak dunia dan seisinya mesti dengan ilmu. Dan kalau ada faith system kita segar, bugar, kalau nak di akhirat nanti dengan nak segala-gala nikmatnya, maka dengan ilmu. Kalau pun nak dua-dua, kita pun kena ada ilmu. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jelas ya. Sabda junjungan kita mengatakan barang siapa nak dunia dengan segala nikmat isinya mestilah dipangkali dengan ilmu. Dan siapa juga yang mendapat syafaat dan juga mendapat nikmat di akhirat iaitu alam selepas alam barzah iaitu alam akhirat, kita juga wajib menuntut ilmu. Dan siapa-siapa yang nak dua-dua sama ada nikmat dunia, nikmat akhirat dan segala isinya, maka wajib juga di atasnya menuntut ilmu. Okey, baik. Itu yang pertama. Jelas ya? Maknanya tujuan kita pada petang ini untuk kita sebenarnya menuntut ilmu. Tetapi kita nak belajar cara-cara untuk kita mendapatkan ilmu dengan membaca yang dikatakan sebagai speed reading. Okey, baik. Baik teman-teman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Nota kedua yang perlu ada iaitu yang kedua berkaitan dengan kemahiran membaca cepat ataupun kata kuncinya membaca. Tadi kata kunci yang pertama apa dia?
ilmu. Maaf. Yang pertama tadi, membaca jembatan ilmu. Yang kedua ialah kemahiran membaca. Topik yang kedua pada petang ini keywordnya ialah membaca. Agak-agaknya berapa banyak buku kita baca setahun. Ya. Kalau ikut survey daripada Perpustakaan Negara, rakyat Malaysia ni masih lagi kurang membaca. Mungkin termasuk cikgu lah ya. Sebab apa kita ni banyak baca WhatsApp, banyak baca Facebook, tapi banyak ketidak baca book. Itu masing-masing kena jawab ya. Tapi apapun, pada petang ini dan pertemuan sebelum ini, kita nak berazam supaya kita ni lebih rajin membaca. Ni kita nak cuba sangat ni. Kerana tadi dah sebut, membaca jembatan ilmu. Dan tanpa ilmu, kita tak akan dapat dunia dan akhirat serta seisinya. Okey, baik. Jangan takut, jangan bimbang. Cikgu akan ulang dan ulang ya nota-nota yang cikgu sebutkan secara langsung ni. Nanti Rustia pun akan catatkan nota-nota tu di box tu. Dan nanti boleh dapatkan supaya kita akan ingat dan tak lupa. Ya, nota pertama apa dia? Iaitu reading ataupun membaca. Nota kedua, iaitu style of reading ataupun the way of reading, cara-cara membaca. Okey. Yang ketiga apa? Yang ketiga baru masuk topik ini sekarang, iaitu cara-cara membaca tadi tu digital reading. Okey. Dalam topik yang kedua tadi ialah bagaimana disebut sebagai membaca. Jadi membaca ni ada banyak cara ada banyak style sebenarnya kalau kita ikut. Ada yang membaca disebut sebagai happy reading, dan yang terbaru ni ada juga orang mengistilahkan sebagai sebab apa tahu? Dia sebut lazy reading. Lazy reading pun ada. Ya, ada. Sebab apa? Bila kita lazy reading, macam contohlah kita nak tidur kan. Nak tidur, tak buat apa, kita dah biasa baca buku, baca majalah, kita pun ambil lah majalah. Kita ambil majalah, kita pun duduk baca, tak sampai seminit, lelap. Alhamdulillah. Ini pun berlaku juga. Dia maknanya lazy reading. Dia membaca sekadar membaca, tak ada apa-apa tujuan yang tertentu. Jadi dia tak rasa stres lah. Dia tak rasa berat, dia tak rasa nak ambil nota, nak buat marking, nak memperingat, menghafal tak perlu. Lazy reading is just a reading. Tu paling tidak lah. Bagus ke lazy reading ni? Bagus sebenarnya. Kalau katakan tak faham apa sekalipun, sebenarnya membaca ini merupakan exercise kepada brain kita. Sebab itu membaca dipanggil sebagai brain exercise. Kita baca terlelap. Tapi dalam masa seminit dua itu, sebenarnya kita sedang exercise, sedang melatih otak kita paling tidak supaya sel-sel sentiasa bersambung. Nampak di situ? Dia kita nampak. Awalnya nota yang ketiga ini, cikgu nak semua orang ingat dan setuju bahawasanya latihan untuk otak kita yang paling hebat, yang paling terbaik sekali ialah dengan banyakkan membaca. Itu penting. Jadi maknanya kat situ kita nampak membaca ini kita nak masukkan dalam kepala, dalam sistem kepala kita ini ataupun brain system nak kita uploadkan supaya bila otak kita dah positif, dah boleh terima tentang hakikat dunia membaca. Pertama sekali, membaca itu jembatan ilmu. Kan, dah ada nota tu. Maknanya Kak Puan Nasyarah tak membaca jembatan ilmu. Kalau tak baca, memang tak dapat ilmu. Sebab itu kita katakan membaca ini, Nabi kata apa? Utlubal ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu daripada buayan sampai liang lahat. Talabul ilma faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib. Wajib tu maknanya tak boleh tidak, kena menuntut ilmu. Wajib bagi setiap orang Islam. Sebab macam mana kita nak berniaga tanpa ilmu? Macam mana kita nak beribadah tanpa ilmu? Kerana beribadah tanpa ilmu sesat. Itu kena berhati-hati. Kalau kita berniaga tanpa ilmu, rugi babe. Rugi. Kita berniaga mana mungkin kita nak rugi. Kita nak untung. Jadi untuk memastikan kita sentiasa untung, maka kita kena ada ilmu. Ini senang bicara lah. Ini sebagai mukadimah untuk merangsang minda kita yang kita kena setuju, kita kena pegang bahawasanya satu, membaca itu wajib bagi kita. Sebab menuntut ilmu itu wajib. Dan kalau kita nak dunia seisinya, akhirat seisinya, maka menuntut ilmu itu tak dapat dielakkan lagi. Kita pegang situ ya. Okey, baik. Kemudian kita nak titikkan nota seterusnya ialah bagaimana nak membaca. Membaca banyak style. Yang cikgu sebut tadi ialah membaca lazy reading pun ada. Even lazy reading pun masih memberikan manfaat.
Ya, sama ada membaca buku majalah, membaca mungkin secara digital, masih memberi manfaat kerana membaca itu ialah satu-satunya aktiviti yang paling asas untuk melatih otak kita supaya sentiasa sihat walafiat. Ini yang kita perlu pegang. Jadi kita terasa terangsang. Nampak buku, nampak something majalah, kita nak baca dia. Sebab apa? Baik untuk otak kita. Sebab otak yang tidak dilatih seperti apa yang berlaku muscle kita. Tengok orang masuk gymnasium. Kalau hari-hari dia masuk gymnasium, sadau tak? Sadau macam kerbau. Sana merengkel ni bahasa mana cikgu pun tak ingat. Tapi otak dia naik kanan, naik kiri sebab hari-hari dia berlatih di gym. Macam cikgu setahun sekali pergi gym ni tak tahulah, tak nampak juga ni. Sebab apa? Setahun pergi gym. Tapi kalau hari-hari pergi gym, boleh bayangkan apa yang akan berlaku pada kita punya muscle dan juga kita punya urat-urat sendiri. Itu yang saya nak katakan, bila kita selalu melatih otak kita membaca, walaupun lazy reading, dia pasti memberikan manfaat yang sangat hebat kepada kita. Jadi kuncinya ialah mari sama-sama kita menyuburkan tabiat suka membaca, menyuburkan cintakan ilmu, dan insya-Allah sebagaimana tujuan cikgu berkongsi speed reading ini sama ada digital ataupun konvensional ialah tumbuhnya satu tabiat suka membaca, yang kedua tumbuhnya iaitu cintakan ilmu, yang mana dua-dua ini akan menjadi jembatan, menjadi kunci kepada anak-anak kejayaan yang akan kita dapati slow and steady sepanjang kita bersama insya-Allah pada tahun ini ya. Sebab speed reading ini untuk makluman teman-teman, macam mana cikgu bagi tahu pada sesi yang lepas, dia tak boleh 2 jam, dia tak boleh 4 jam ya. Cikgu selalu buat sebelum COVID-19 ni, cikgu buat di Universiti Islam Antarabangsa mengajar speed reading kepada pelajar-pelajar yang mengambil master dan juga PhD. Kenapa kadang-kadang di UiTM ya. Kenapa ya? Kerana pelajar-pelajar IPT ni, mereka ni mengambil master dan juga mengambil PhD, mereka perlu banyak membaca. Kalau mereka tak membaca dan tak boleh membaca cepat, kalau membaca pun tak faham, macam mana mereka nak habiskan PhD dan juga master mereka? Jadi universiti telah pun membuat iaitu kursus dipanggil speed reading, dan cikgu dah bertahun-tahun jugalah di Universiti Islam Antarabangsa khasnya, yang rajin menjemput cikgu lah. Ada sekali dulu, 2 kali di UiTM ya, dan ada merancang di UPM. Jadi cikgu sendiri pun pada asalnya pun memang tak berapa gemar membaca, tapi bila dah belajar speed reading, digital speed reading, jadi tumbuh rasa cintakan ilmu dan suka membaca sampai cikgu beramal dengan lazy reading. Paling tidak itulah supaya lazy reading sebenarnya sangat penting kepada otak kita. Okey, baik. Habis. Itu sebagai mukadimah ya. Jadi sebelum kita teruskan kita punya perkongsian pada petang ini berkaitan digital speed reading, cikgu ambil satu lagi hantaran. Itu dia. Daripada Puan Nazifah Ma'ruf. Ini peminat ni. Ini penonton tegar ni ya. Daripada Shah Alam. Suara dan gambar. Terima kasih Kak Nazifah kerana sudi bersama lagi pada petang ini untuk berkongsi ilmu, dan kita teruskan azam untuk jadi speed reader yang terbaik ya. Okey, terima kasih Kak. Nanti kita teruskan sampai ke hujung rancangan ya. Okey, baik. Okey, habis di sini cikgu nak kongsikan satu video lah ya. Satu video berkaitan kawan cikgu ni bercakap soal speed reading for business. Ini yang menariknya ya. Jadi sebelum cikgu tayangkan video ini, cikgu pun nak bagi tahulah ada beberapa syarat sebenarnya untuk menjadi speed reader ni ya. Ataupun orang yang boleh membaca secara pantas. Apa dia? Yang pertama sekali, dia kena ada azam. Azam ni apa dia? Macam tadi lah, dia kena ada niat. Niat untuk menjadi speed reader. Niat untuk menuntut ilmu. Niat untuk mencintai ilmu. Niat untuk menjadi orang yang suka kepada ilmu. Ini. So, niat untuk menjadi orang yang suka membaca. Kena ada niat. Sebab tu dalam Power Talk of Faith pada siri yang pertama, cikgu bercakap soal apa kata orang tu, the power of intention. Kepada yang telah miss, boleh dapatkan tonton semula di akaun YouTube cikgu ya, Cikgu Mahdi Muhammad bin Ismail. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like dan juga share supaya dapat pahala. Okey, baik. Jadi maknanya di situ ada 3 syarat utama untuk kita jadi speed reader dengan niat-niat yang cikgu dah kongsikan tadi. Sebab kalau tak ada niat ni, macam dalam sharing cikgu selama sejam itu, kalau tak ada niat, kita akan tewas.
kita akan rasa malas, kita akan rasa culas, kita akan rasa ada je alasan-alasan nak ambil buku ni berat sangat, macam bertantan, padahal tak sampai pun 1 kilo buku tu. Yang berat bukannya buku, yang berat ialah hati kita. Jadi sebab tu dengan adanya niat, the power of intention yang cikgu kongsikan dalam siri yang pertama pada minggu lepas, ia akan banyak membantu kenapa kita kena mendidik hati kita, minda kita supaya sentiasa programkan untuk berniat. Sebab dalam seluruh ibadah kita selaku umat Islam pun, kita tak boleh tidak mesti ada niat. Hatta nak pergi jamban pun ada niat untuk membersihkan hadas kecil dan juga hadas besar. Baru kita boleh beribadah dengan sah. Jadi macam tu juga, kalau kita nak belajar, nak jadi pencinta ilmu, nak jadi orang yang mahir membaca laju dan sangat suka membaca, kita kena ada niat. Sebab apa? Ni cikgu yang kongsikan pada yang lepas. Cikgu kongsikan bahawasanya kita ni tak mampu. Kita ni lemah. Kita ni tak berdaya. Apatah lagi syaitanir rajim ni sentiasa yuwaswisu fi sudurin, sentiasa berbisik-bisik kita. Nantilah. Alah, baca kemudian lah. Besok-besok boleh baca. Tak payah nanti dulu. Ataupun tengah baca-baca kan, kita tarik juga buku, dia pun mic dikipas mata kita, kipas, kita pun terlena. Lepas tu apa baca pun tak tahu. Itu baru 2 tugas syaitan mengganggu orang-orang yang menuntut ilmu. Apatah lagi kalau katakan kita ada niat nak jadi seorang pelajar, niat nak suka membaca, niat nak cintakan ilmu, lagi kreatif syaitan-syaitan yang datang mengganggu kita supaya kita jangan menjadi pencinta ilmu. Sebab apa? Orang yang mencintai ilmu akan menjadi kekasih Allah, kerana Allah sangat suka orang-orang yang berilmu. Hanya dengan ilmu saja Allah akan berikan dunia dan seisinya serta akhirat dan juga seluruh nikmatnya. Okey, baik. Jelas tu ya. Sebab tu cikgu nak setting dulu. Setting. Bila tak ada setting, contoh katakan datang-datang nak tengok ni, Cikgu Mahdi cakap apa ni? Tengok. Alamak, boring lah. Tak ada apa lah. Tak ada apa-apa lah. Tak ada apa-apa. Sebab kita berfikir atas angin. Tapi kalau kita tengok apa benda ni, nak belajar membaca dengan pantas. Lepas tu faham. Lepas tu menyuburkan budaya suka membaca. Dan tengok nak suburkan juga supaya kita cintakan ilmu. Bila cinta ilmu ni dapat dunia dan seisinya, malah akhirat dan senikmatnya. Siapa yang tak mau? Melainkan orang-orang yang akan rugi. Jadi teman-teman yang menonton pada petang ini, sharekan kita punya siaran ni pun dapat pahala. Sebab apa? Kita nak bagi tahu pada semua orang supaya tuntutlah ilmu. Sebab apa? Utlubal ilma minal mahdi ilal lahdi. Bukan mahdi cikgu ya. Mahdi tu maknanya buayan. Sampai ke liang lahat. Okey, baik. Jelas? Fatra yang pertama ini, fasa yang pertama, mind setting kita. Kenapa kita menonton pada petang ini? Untuk 3 ya. 1, belajar cara membaca pantas digitally. 2, nak jadi seorang yang suka membaca. 3, nak jadi orang yang cintakan ilmu. Cukup 3. Nota petang ni. 3 ya. Ini permulaan. Jadi, untuk dapat 3-3 ni, syarat yang pertama ialah kita mesti pasang niat. Pasang niat. Kerana kita tak mampu sebenarnya. Ya, apa pun semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kenapa kita perlu niat? Sebab ini rukun-rukun menuntut ilmu, kena ada niat. Siapa suruh niat ni? Cikgu Mahdi suruh ke? Tak. Bukan Cikgu Mahdi yang suruh, tak. Ya? Tak. Ini merupakan adab-adab untuk ilmu, ulama susun, maka dikatakan seluruh perbuatan kita akan menjadi amal ibadah kalau ada niat untuk menjadikan seluruh proses pembelajaran ialah lillahi ta'ala. Kan untung kalau kita belajar sejam hari ini, nanti cikgu tambah lagi 2 jam, tambah lagi kelas-kelas susulan, semua jadi nilai ibadah. Kalau jadi nilai ibadah, tak untung ke kita? Untung, beb. Dapat pahala, dapat barakah, dapat rahmat. Kerana antara kehebatan niat ini, dia akan menjadi asbab kepada dapatnya barakah, dapatnya rahmah. Selalu kan kita sebut, atau mak ayah kita sebut, ilmu yang berkat. Ini pun perkara yang kedua. Selepas niat, apa dia? Selepas niat kita pergi kepada matlamat tadi. Jadi niat tadi, kita masukkan 3 matlamat tadi. Niat untuk apa? Nak belajar skill, membaca cepat dan faham tepat. Yang kedua, nak
tumbuhkan sifat tabiat suka membaca. Kerana apa? Ketiganya, bila cintakan ilmu dan suka membaca, kita akan Allah berikan dunia dan seisinya dan akhirat dengan segala nikmatnya. Macam. Nampak kaitan pentingnya niat tadi dan juga matlamat yang kedua. Jadi bila niat dan matlamat dah digabungkan, jelas dalam minda kita, otak kita akan mula setting. Pantang nampak buku, pantang nampak bila cikgu kelas akan datang. Itu namanya otak dah bekerja, dia akan bagi tahu kepada body, get ready, the whole body system akan menjurus kepada nakkan ilmu speed reading. Sebab apa? Nak belajar kemahiran membaca cepat dan faham tepat, nak menjadi orang yang ada tabiat suka membaca, dan yang pentingnya ketiga, nak menjadi pencinta ilmu. Nampak? Setting kita. Setting pun ada dekat 15 minit ni kan. Betul, memang kena buat dulu. Memang kena buat dulu. Sebab apa? Kita tak mampu untuk dapatkan semua ilmu. Ada orang belajar bertahun-tahun tak faham-faham. Ada orang kat universiti ambil PhD, ambil masa tak habis-habis, berasa stres sangat. Sebab memang kita tak mampu. Yang berjaya tu kalau ikut hakikatnya merupakan bantuan daripada Allah, izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak lagilah kalau umur kita dah masuk 40 kan, dah masuk 50, tapi ada azam nak belajar lagi, itu yang terbaik. Tak heran kalau katakan budak-budak suka belajar. Budak-budak kena belajar lah. Tapi bila dah masuk umur haram ataupun umur tua, umur uzur ini, tapi masih lagi nak belajar, Masya Allah, teman-teman sekalian, Allah sangat pandang kepada orang-orang yang telah berumur, telah uzur, tapi masih lagi bertekad kuat untuk menjadi seorang pencinta ilmu. Jadi cikgu harap perkongsian cikgu selama sejam pada petang ini akan mampu menyuburkan rasa semangat nak belajar, khasnya belajar macam mana cara membaca digital dan juga membaca konvensional supaya lebih cepat, faham dengan tepat. Kemudian terus nak belajar supaya tumbuh sifat dan tabiat suka membaca, nak belajar lagi supaya cinta kepada ilmu. Teman-teman jangan jemu ya, cikgu akan ulang supaya dia akan masuk dalam kepala. Sebab brain ni, otak kita, satu benda yang Allah jadikan dahsyat, sangat dahsyat ya. Dia bukan setakat superb komputer, tak tahu nak kata apalah otak kita ni kan. Dia boleh menerima sebanyak-banyak data. Bayangkan orang yang biasa macam kita hanya baru menggunakan 3 hingga 7% kemampuan otak kita. Tahfiz, adik-adik tahfiz, pelajar-pelajar tahfiz yang menghafal 30 juz tu Al-Quran 3-4 tahun, hanya baru menggunakan tak sampai 10% capacity brain mereka. Jadi maknanya yang ada underutilized still got another 90% underutilized. This is the way how and why we must learn speed reading, so that more information, more knowledge, more fact and figure goes into the brain and the brain can process. Who got the benefit? Siapa yang akan dapat benefit? Kita. Cuma itulah cabarannya pun boleh tahan juga. Malas, berat, culas. Sebab tu bila kita belajar ni kena ada kawan-kawan. Jadi cikgu syorkan supaya jangan belajar seorang-seorang ya. Kalau ada belajar, teman berteman supaya masing-masing berikan semangat di antara satu sama lain. Okey, jelas? Ada niat, ada matlamat, dan akhir sekali iaitu apa dia? Kita kena betul-betul tengok kaifiat. Kaifiat ni apa? Itu cara-cara untuk mendapatkan matlamat. Niat dah betul, tapi kaifiat tak betul. Kaifiat tak kena. Contoh katakan kita COVID-19 patut ambil vaksin tapi kita ambil Panadol banyak-banyak. Tak kenalah, maknanya kaifiat tak kena. Okay? Kita batuk bukan main teruk lah. Kita tak ambil ubat batuk, kita ambil ubat mata. Itu kaifiat salah. Jadi antara niat sampai ke matlamat, tengah-tengah tu ialah kaifiat ataupun metodologi. Bahasa orang kampung kata metodologi, iaitu cara-cara daripada niat sampai kepada matlamat. Okey, jelas ya? Okey, kaifiat pada petang ini iaitu cara-cara kita membaca dengan pantas dan faham dengan tuntas. Okey, nampak ya? Secara keseluruhannya pula, kepentingan niat tadi itu, macam contoh, Allah berikan kita kesempatan untuk hidup di dunia. Jadi apa niat kita? Niat kita hidup ni apa dia? Ini soal jarang ditanya ya. Tapi kadang-kadang dia datang kat kepala kita. Kita hidup untuk apa ya? Kita kena pasang niat. Niat kita hidup ni untuk apa?
iaitu untuk hidup lagi sekali dan kita kembali kepada Allah yang telah menciptakan kita dengan janji-janjinya dan janji-janji kita. Apa janji kita? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nampak macam cikgu ni tu pun nak masuk dekat solat. Tak. This is the fact. This is the real business that we as a Muslim, kita sebagai Muslim kena tahu, sebab empat itu, solati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, perlukan ilmu. Kalau tak ada ilmu, kita tak tahu. Kita solat pun kita baca macam kereta api laju kat Jepun, zas sampai ke ujung. Kita Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Zam-Zam, Al-Kazam, kita pun hilang. Adakah itu? Kalau solat seperti itu, maknanya solat yang tak cukup ilmu. Sebab ada 7 stesen. Dalam solat ni kita kena berhenti. Jadi ilmu-ilmu itulah yang akan memandu kita supaya berhenti di 7 stesen supaya kita mendapat syafaat, mendapat berkat dan juga rahmat. Kenapa kita bersolat? Sebab kita dah janji itu. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Perlukan ilmu supaya kita akan berhenti di 7 stesen tadi. Jadi bila kita berhenti 7 stesen tadi, maknanya apa? Solat kita khusyuk. Sebab apa? Kita tahu kita sedang bersolat. Kita tahu apa yang kita minta. Kita tahu apa yang kita nak daripada Allah. Sebab apa? Ada ilmu. Tak ada ilmu, yang macam cikgu sebut tadi. Jadi menjadi orang-orang yang rugi. Dan kita sebagai komuniti usahawan, geng-geng businessman, business lady, tak mau rugi. Sama ada di dunia ataupun di akhirat. Okay, baik. Jadi balik pada isu tadi ialah dari segi niat, matlamat dan juga kaifiat. Jadi kaifiat ini perlu mengikut syariat ataupun jalan-jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui para nabinya, para rasulnya dan para ulama warasatul anbiya. Macam ceramah agama pula. Ya bukan. Ini bukan soal agama kita nak pisah-pisahkan. Seluruh kehidupan kita ini adalah kehidupan beragama. Hatta kita belajar speed reading, kita meniaga, semuanya adalah agama. Itu yang seharusnya. Jangan pelik tau. Jangan tukar skrin. Okay, baik, habis. Habis-habis pun dah setengah jam ni tapi tak apa, insyaAllah saya akan bagi extra hours. Baik, dah siap di situ dengan niat, kaifiat, matlamat. Kenapa kita belajar digital speed reading ataupun speed reading, iaitu 3, cikgu ulang lagi sekali, iaitu untuk belajar kemahiran membaca cepat dan juga faham tepat. Apa yang kedua? Iaitu supaya timbul tabiat suka membaca. Dan yang ketiga ialah kita nak menjadi seorang pencinta ilmu. Habis. Habis. Jadi maknanya sekarang ni kalau dah habis, kita boleh masuk nak share video yang cikgu sebut tadi. Jadi saya nak kongsikan sekejap. Video ini bertajuk iaitu Digital Speed Reading for Business. Jadi bila for business ni memang sesuai lah macam untuk orang-orang macam kita ni untuk kita sama-sama supaya kita dapat tahu sebenarnya ada rupanya cara-cara untuk orang-orang bisnes membaca supaya apa yang kita cari, sama ada fakta ataupun figure ataupun apa jua maklumat yang mampu membantu kita untuk mendapatkan ilmu agar adanya yang disebut sebagai apa? Sebagai satu modal dan juga bekal supaya kita dapat untuk menggunakan, kita manipulate, kita gunakan ilmu-ilmu itu untuk menuju kepada kejayaan yang disebut sebagai apa? Iaitu untuk kejayaan kita. Okey, baik. Ini video pertama duduk senang, relax dalam bahasa Inggeris. Kalau nanti yang tak faham boleh tanya cikgu kalau yang faham nanti kita boleh share So cuba kita tengok berkaitan dengan speed reading selama lebih kurang video ni selama 7 minit sahaja. So duduk senang, relax dan cuba fahamkan apa yang kawan cikgu nak bagi tahu. Yang mana dia ni lagi rajin memang fokus dia mengajar speed reading. Cikgu pun banyak belajar dengan dia Okey, sama-sama kita saksikan video ini. Hi, this is Thomas with Speed Reading for Entrepreneurs. And in this episode, I'm going to share with you one of the essentials of speed reading that's actually going to give you results. So if you're tired of speed reading videos that are telling you, stuff to try out or more or less how this works, or explaining it, saying it works or it doesn't, what we're going to do here is going to give you a really practical taste of what speed reading is about, how it works,
and basically so you can experience for yourself in just a few minutes what speed reading actually is. So first of all, if you don't have a book next to you right now, go ahead and grab one right now, because we're going to need some text to practice. If you can, just grab a book that's sort of an easy read, that's nothing super technical, so that it's going to be much easier to actually practice in the beginning. After watching this video, you'll not only know what speed reading is or the history of it, but I'm not actually going to get into that at all. I'm going to simply show you how it works so that even after this video, you're going to know what's the drill you can practice daily to actually increase your reading speed, and you're going to see that it works just by watching this video and trying it out. But also you're going to learn completely new ways to read, which is basically how top speed readers in the world read books. You're going to learn that today. And after watching the video, you can even expect that with some practice, you're going to be reading a normal 200-page book in 3 hours or less. And the concept we're going to look into today and really delve deep into is subvocalization, or saying the text that we're reading aloud in our head. And this is one of the key concepts of speed reading that you can hear by watching basically any video or any getting into anything about speed reading at all. But a lot of the time it just stays very, impractical. So that's why I wanted to make this video, in order to actually help you put it into practice. And subvocalization limits us to reading at the speed at which basically I'm speaking right now. So we're reading at the speed at which we're speaking because we've learned to do that as kids. So that's as much theory as we're going to look into now. But if you don't want to continue reading as a second grader, you're going to absolutely love this. Now, with subvocalization, we can't completely eliminate it. That's a myth that you hear in some speed reading courses, etc. But what we can do is we can reduce it. Scientific studies have shown that we do need subvocalization in order to read, but that if we do lower it, then we can still read much faster and still maintain a high level of comprehension. But don't take my word for it or anyone else's. Try it for yourself. So now we're... Okay, cikgu nak terus kongsikannya. Yang pertama sekali kawan cikgu sebut ni ialah subvocalization. Subvocalization ini ialah merupakan suatu yang disebut sebagai kalau cikgu katakan macam kita membaca tetapi dalam kepala kita tu dia ada suara. Itu dikatakan subvocalization. Jadi kita tak mahu suara tu dalam kepala. Contoh kita membacakan, kita baca-baca memang mulut kita diam. Mulut kita macam kumat kamit lah, tapi tak ada suara. Suara tu masuk dalam kepala. Ini yang nak di-delete kan. Ya. Ini nanti assignment kepada semua, membaca sama ada digital ataupun konvensional, hendaklah membaca tanpa ada subvocalization. Susah tau, mula-mula memang susah sebab bila kita nak baca, macam cikgu dulu mula-mula, sampai nak give up jugalah kan. Macam nak baca nak terus je sebab kita rasa macam tak faham, macam tak dapat apa membaca ni. Rupa-rupanya bila disebut katakan latihan, kita ikut Sifu cakap je. Just keep up reading without subvocalization. Maknanya teruskan membaca. Teruskan membaca, berlatih supaya nanti subvocalization paling tidak akan diminimalkan. Sebab semakin kuat subvocalization dalam kepala kita, semasa kita membaca, dia akan menggencatkan, dia akan menslowkan rate of our reading. It's just because in the head ataupun in our mind, dia ada subvocalization. Cikgu nak tekankan lagi sekali, subvocalization itu merupakan suara yang bila kita baca walaupun tak keluar di mulut, tapi dia kedengaran dalam kepala kita. Itu yang katakan kalau boleh elakkan ataupun reducekan sebanyak mungkin yang disebut sebagai subvocalization. Sebab apa? Mata kita ni kamera. Jadi kita menangkap gambar, prap. Kita membaca tu macam kita tengok gambar saja. Jangan kita membaca ikut ikut abjad ataupun ikut huruf by huruf ataupun perkataan by perkataan. Ini semua akan cuba kita kongsikan pada petang ini. Tetapi yang pertama sekali yang kawan cikgu sebut sebelah ni, iaitu sebelah ni ya. Maknanya membaca tanpa subvocalization. Tak apa dulu, kita dengar dulu, nanti kita buat praktis kemudian ya. Sebab bila online ni dia agak sukar sikit. Sebab tu orang yang betul-betul nak dengar, nak tengok, yang dapat kalau sambil-sambil lalu macam angin berlalu lah ya. Tapi tak apa sebab kita ada rakaman. Nanti rakaman ni boleh diperolehi dalam bentuknya dan boleh didengar ulang semula dan semula. Jangan takut
Tapi apapun, niat kena jelas nak jadi orang yang mencintai ilmu, belajar cepat, belajar untuk membaca cepat dan juga ada tabiat suka membaca. Okey ya. Yang pertama apa tadi? Subvocalization, iaitu membaca pantas tanpa ada suara yang membaca dalam kepala kita. Okey, itu yang pertama. Okay, teruskan. Really done with the theory, go ahead and grab a book right fucking now, and let's try this. So open your book at basically any place you like, at the beginning of a chapter or just wherever you want to start off. And we're going to do a exercise, basically try out and see what speed reading drills are, what lowering subvocalization is, and how you can really apply it. So just start by using your finger or your hand in this way. Just relax your hand, relax your whole body, take a breath in and out. What that does is simply prepares you for the right mental state to actually do this. And then... Okay, ni kawan cikgu ulas terus lah supaya tak berulang ataupun panjang sangat. Sebenarnya membaca ni memang perlukan persediaan selain daripada kita niat dan sebagainya. Kita betul-betul membaca tu dengan by objektif, iaitu bila by objektif kena kita bersiap siaga. Jangan membaca dalam keadaan tengah marah, payah nak masuk tu kalau tengah marah kan. Tengah emosi ataupun tengah kusut masai. Tapi nak baca benda-benda yang penting memang susah akan masuk. Sebab tu kawan cikgu sebut nak baca relax, tenang, calm, cool, ambil nafas, relax, duduk tempat-tempat yang sesuai, tak ada kacau ganggu, tak ada orang menjerit sana, tak ada orang macam-macam lah. Cari tempat-tempat yang sesuai dengan kita dan jiwa kita lah. Di mana-mana tak kisah, tapi yang pentingnya suasana pembacaan ataupun suasana tempat kita membaca itu memberikan kita rasa relax untuk membaca. Sebab otak kena tenang. Sebab itu mutmainnal qulub, iaitu ketenangan jiwa ini banyak membantu untuk kita mencerap lebih banyak ilmu. Nanti macam mana dapatkan mutmainnal qulub? Tunggu siri Power Talk of Faith dan keberapa cikgu tak ingat memang ada, iaitu penjagaan hati. Okey, baik. Kita dengarkan terus untuk tips yang kedua, iaitu go ahead and start reading left to right in this way. Just do it with me for a few lines. Awesome. So this is basically the first pattern that people read in, just reading left to right. Now, what you can even do later as you practice more, is you can even start reading 2 lines at a time. So just go ahead and try right now, just for a paragraph for this much, basically try and read 2 lines at a time. And for some people, they immediately go, that makes so much sense, this is awesome. And for others, it's just like, whoa, I'm not getting anything. So it's important to mention at this point, now that you've tried, is that we don't want to focus here on comprehension. This is just a drill in order to basically stretch your brain, to stretch your reading capacity, and then we can actually read for comprehension as well. So that's why I said get an easy text, get a light text. And when you're doing this, don't focus on getting every single word. Just focus on getting the whole picture, getting the whole idea, maybe some things popping out here and there, and just do it as a drill, do it as a practice. So just do it with me for a little bit. Bear with me, and then I'm going to give you a drill to try for 10 minutes to actually see how this really, really works in depth. And then another thing that I want to show you besides this left to right reading is the loop reading, or the infinity, which is you're basically reading in a loop like this, or in the infinity sign, like there's an 8, or if you put it down, there's an infinity, and it looks like this. So you can read, for example, 3 lines at a time, you can do 5 lines at a time, and it's one of the best drills. Okay. Yang ini cikgu nak bagi terus ulasan. Yang dimaksudkan dengan cara yang kedua tadi adalah reading by lead. Maknanya kita perlukan tangan, ataupun mungkin penunjuk, ataupun pensel, ataupun lidi, any kind of thing yang boleh menjadi bahan penunjuk. Yang paling mudah sekali macam kawan cikgu beritahu tadi ialah kita membaca dengan menggunakan apa? Menggunakan jari. Ini kena buat, teman-teman. Memang kena buat. Ada 3 respon yang selalunya akan datang kalau kita masuk dalam kelas lah ya. Satu respon yang paling banyak lah, cikgu tak boleh lah cikgu, sebab apa nak baca tanpa faham tak boleh tak baca dalam kepala mesti ada.
Cikgu cakap ini ialah latihan. Kalau latihan pun tak nak ikut, macam nak dapat dia punya hasil kejayaan? Kena ikut dulu, iaitu tak perlu faham sangat. Yang penting otak kita dah mulai terbuka untuk membaca menggunakan lead tadi tu, sama ada lidi, pensil, tangan. Jadi bila tangan kita bergerak, sebab mata kita ni kamera, jadi jangan takut. Memang mata akan tangkap mengikut kita punya penunjuk tadi tu. Jadi kita baca line by line. Line by line. Jadi kita akan dapat perkataan A, perkataan C, perkataan E, dan perkataan-perkataan yang mata kita menangkap tu, dia akan masuk dalam kepala. Kepala akan proses. Proses di kepala, dia akan beritahu signal apa yang kita baca. Dan cantuman-cantuman huruf-huruf perkataan-perkataan kita baca itu nanti otak akan terjemahkan dalam satu paragraf tu apa sebenarnya yang dia nak cerita, apa dia punya big picture dia, apa dia punya intinya. Sebab speed reading tak membaca satu per satu. Jangan salah anggap. Speed reading bukan baca satu per satu. Speed reading banyak cara membaca. Macam tadi, cara membacanya ialah untuk buat permulaan untuk beginner ya. Kita rasa semua kita beginner lah ya. Dan jangan susah hati teman-teman. Kawan-kawan jangan susah hati, cikgu susahnya. Jangan. Yang penting ingat tadi, jangan give up. Ya, dan teruskan niat nak belajar. Kita memang tak mampu. Allah saja yang akan bantu. Jadi cara yang kedua, pertama tadi ingat ya, sub-vocalization. Jangan membaca ada suara dalam kepala. Kita hanya terus saja membaca walaupun mungkin tak berapa nak faham, tapi nak melatih otak dan mata kita bersinergi supaya dia akan menangkap apa yang penting-penting. Dalam satu paragraf tu mungkin ada 100 perkataan. Tapi yang masuk dalam kepala mungkin hanya 20. Tapi 20 perkataan ini dengan gaya speed reading, dia mampu diterjemahkan oleh otak apa sebenarnya paragraf itu sedang cuba nak mencatatkan ataupun nak menyampaikan. Itu antara ciri-ciri speed reading. Jadi kawan-kawan jangan berharap speed reading ni word by word dan baca laju. Tidak. Itu bukan. Itu bukan cara ataupun style yang dikatakan speed reading. Speed reading, salah. Cara yang tadi yang pertama ialah menggunakan tangan ataupun lead supaya kita membaca akan lebih cepat. Pastinya bila semakin cepat kita akan banyak tertinggal perkataan kan. Untuk beginner memang rasa alamak ini apa dia, alamak tertinggal, alamak itu semua jangan kisahkan. Sebab kita masih dalam lagi aktiviti iaitu drilling, iaitu masih lagi berlatih. Sebab tu sesi petang ni sejam memang tak cukup. Tetapi dos yang hadir pada petang ini dan juga pelajar-pelajar kelas speed reading course cikgu, latihan-latihan pada petang inilah start membaca dengan lead ataupun tangan. Baca tak faham pun tak apa, baca lagi tak faham. Sebab lama-lama nanti insya-Allah pengalaman cikgu sendiri kita dah boleh dah boleh baca lah, dah boleh faham lah. Dah boleh tangkap lah. Itu nanti kita akan ukur dengan speed reading meter. Tapi oleh kerana online ni agak sukar walaupun boleh, kita berharap nanti akan ada kelas perdana iaitu kelas fizikal yang mana kita akan jumpa mungkin setengah hari, satu hari cikgu akan buat revision pula. Sekarang ni online ni kita hanya ambil subjek by subjek lah ya, pengalaman by pengalaman, mukadimah, satu pengenalan dan mungkin serba-serbi yang cikgu boleh kongsi online, cikgu kongsikan dulu. Nanti bila sampai masanya kita ada kelas fizikal, masa itulah kita akan mula dapat the power of speed reading. Jadi kalau cikgu cakap apa tadi, mula-mula kita pergi line by line, satu baca, tapi lama-lama bila kita punya speed dah naik, kita akan baca dua line. Ingat tak pada pertemuan yang lepas kita ada eye exercise ataupun brain exercise yang sekejap titik tu di sini, titik tu di sini, tong tang. Itu kenapa? Kerana biar mata kita alert dan otak kita mula akan menerima cara kita membaca. Tadi yang kalau tengok apa yang kawan cikgu bagi tahu, selepas kita baca satu line ataupun dua line ataupun tiga line, dia akan baca zigzag. Dia akan baca macam berbentuk lapan, dia akan baca bersepah-sepah. Ini juga merupakan salah satu style membaca dalam speed reading. Jadi cikgu nak ingatkan lagi sekali bahawasanya speed reading ini bukan membaca satu. Nehihe, bukan. Jadi kefahaman kita kepada speed reading, cikgu nak semua kawan-kawan terbuka dulu sebab banyak ilmu speed reading yang nak dikongsikan. Banyak style ya, berbelas-belas style dan nanti sudahnya ambil style yang mudah untuk kita. Ambil cara yang sesuai untuk kita. Itulah kaedah pembelajaran. Kita belajar semua, bukan semua boleh pakai phone macam dulu kita belajar kan dekat universiti ke, dekat college ke, dekat sekolah menengah ke, hatta sekolah rendah. Ada kita pakai semua? Tak ada. Siapa yang ambil sains tulis dalam kehidupan? Ada buat makmal? Tak ada. Itu untuk peperiksaan semata-mata, tapi dia punya falsafahnya, cintakan ilmu tu masih ada. Cuma nak katakan, kita akan banyak nanti mungkin berbelas-belas style
dalam speed reading, termasuklah cikgu akan masukkan nanti bagaimana untuk buat memory, whole brain memory, power punya untuk kita supaya kita tahan ataupun kita boleh banyak mengingat. Ingat nombor macam nombor IC, berapa lama kita boleh hafal? Berapa nama, berapa digit kan? Nanti kita akan increasekan memori kita supaya lebih cepat mengingat, lebih banyak dapat kita mengingat. Dan kalau ada yang bertanya, cikgu saya dah berumur 50, 60, betul. Memang bila kita semakin berumur, surah Yasin pun dah kata kan, dia kata apa dalam ayat yang ke-68 iaitu waman nu'ammirhu nunakishu fil haq. Barang siapa yang Allah panjangkan umurnya, Allah kurangkan kejadiannya. Maknanya cepat lupa kan, tak apa nak ingat. Tetapi itu bukan satu halangan untuk kita buat latihan, buat training. Semakin kita berumur, semakin kita kuat. Sebab apa? Kita ada latihan, dan latihan inilah cabaran yang sangat besar yang mana kita harus bersama-sama yang ada kawan-kawan ni supaya tak give up dan jangan mudah putus asa. Okey, baik. Itu tadi yang apa cuba disampaikan oleh kawan cikgu, membaca line by line, kemudian dua line, kemudian boleh buat zigzag, boleh buat lapan dan boleh buat roaming di situ. Itu perlukan latihan. Cikgu ulang lagi sekali, semua itu perlukan latihan. Dan jangan bimbang, semasa berlatih jangan fikir macam-macam. Buat je. Macam orang masuk gym, dia fikir, masa dia tengah push up, satu apa nak jadi, push up dua apa nak jadi, tak ada, terus push up, hari ni 10, besok 20, tulat tu sampailah kepada 100 kali. Tengok-tengok, muscle dah naik. Itu yang kita nak. Bila muscle naik, hasil dah nampak, baru kita lagi teruja untuk meneruskan speed reading courses. Dan seterusnya, sama sikit lagi video ni, kita habiskan dulu ya. Alright. We're going to be able to do for speed reading. Now, what do you do with this? First, if you haven't tried the Infinity yet, go ahead and give it a go right now. Just stop this video for a sec and read for a paragraph. And if you've already put into practice what I just showed you here, then the next step for you is actually to do this as a drill every single day. Okay? So every single day, just for 10 minutes, read either in left to right and read faster than you're used to, or you can do 2 lines at a time, or you can do 1 line at a time. And also try read the Infinity, whether you like the Infinity better or just reading 1 line or 2 lines at a time left to right, or unless you're reading Hebrew, then right to left. Just doing it once for 10 minutes will already give you some results. So if you're still not sure how this works, go ahead and after this video, just do it for 10 minutes today. And then if you actually take some time and do it for 10 minutes daily, you're gonna see noticeable improvements just doing this. And then if you want to take it even a step further, what you can do is even take an hour, say, and just go through a book. Maybe you're going to go through half a book, or however much you're going to read using the 2 lines, 1 line, or Infinity, but reading faster than you're used to. Just take a super easy book, a light book, like a novel or a Harry Potter book, whatever it is, just something super simple. And then practice these drills on one of those books for, say, an hour straight. And if you actually do it as a drill and then you read for an hour in this way, this is one of the fastest ways. And if I have to, put it speed reading in a nutshell in one video, something to try for you and something to do and put into practice, this is it. So, and if you'd even like to take that a step further and really delve deeper into speed reading and really take your business to the next level, take your life to the next level, then go ahead and sign up here for my free course where I go much more in depth and actually show you how it's done. And then you can also learn more about working with me after watching the course. So thanks so much for checking this out. I appreciate that. And I'll see you at the next videos. Okay, habis. Apa pesanan kawan cikgu? Dia kata benda ni kena praktis hari-hari. So, dia dah bagi 2 tip tadi ya. Sebenarnya baru 2 tip, ada belah-belah lagi tip. Tadi digital learning pun sama juga. Kita perlukan latihan dulu sebelum kita membaca digital learning. Nanti apa beza digital learning dengan yang dikatakan sebagai conventional learning, cikgu akan kongsikan seperti itu. Jadi sebelum itu, apa yang dipesan kawan cikgu tadi ialah berkaitan dengan praktis. Jadi paling tidak untuk permulaan ya, semua orang kena azam sungguh-sungguh ni ya. Ambil satu buku, sama ada bahasa Malaysia pun boleh, kalau kita tera bahasa Inggeris pun boleh. Tak ada masalah. Sebab apa? Tanpa praktis, kita takkan boleh jadi much better than before. Orang putih kata tak boleh jadi much better than before. Sebab apa? Tanpa praktis. Cikgu teringat kawan cikgu Muhammad Ali, walaupun dia tak kenal cikgu kan, cikgu baca autobiografi dia. Dia bercita-cita daripada kecil lagi nak menjadi heavyweight champion, world heavyweight champion dunia. Daripada kecil lagi.
So pendekkan cerita, satu hal yang dia kata dia paling benci sekali ialah practice ataupun training. Dia mengaku, dia kata the most thing I hated is training. Tetapi walaupun dia benci kepada training, dia tak suka ada coach, ada mentor yang nagging apa. Macam mak kita kat rumah, bapa kita kat rumah kan. Alung, angah, pompang. Kita tak suka. Sebenarnya nasihat tu ialah ubat. Nasihat tu ialah satu mukjizat. Tapi fitrahnya kita ni patut kita mesra dengan nasihat. Tapi nafsu kita ni melambak kan. Banyak. Jadi kadang-kadang nasihat tak boleh masuk pada saat-saat tertentu. Jadi pendekkan cerita, Muhammad Ali pun akhirnya menerima. Without training, I cannot be a world champion wrestler. Tanpa latihan, dia pegang betul. Kalau aku tak berlatih, kalau I tak berlatih, I tak practice, I will never be world champion heavyweight. Itu yang dia pegang. Jadi akhirnya dia pun berlatih lah. Walaupun hatinya tak suka, kadang-kadang dia benci, tak malas. Tapi dia buat juga sebab cita-citanya nak menjadi juara heavyweight dunia dalam pertinjuan. Jadi akhirnya dia dapat 4 kali kalau tak silap cikgu, 4 kali World Heavyweight Championship. Kerana apa? Practice. Tengok video-video di YouTube. Macam dia practice. Bangun 3 pagi, berlari berundur, bangun 4 pagi. Ya Allah, tak berhenti-henti untuk dia mencapai impiannya. Jadi teman-teman, sama juga dengan kita ni. Sebab tu tadi cikgu cakap tadi awal-awal. Kena niat, kena padu, kena jitu. Kalau niat tak padu, tak jitu, kita akan syahid di tengah jalan. So bye-bye lah. Tapi insyaAllah, cikgu berikan komitmen selagi teman-teman semua masih bermujahadah, masih berminat, masih bersemangat, ada azam kuat, insyaAllah kelas-kelas pendek seperti ini cikgu akan buat sehinggalah kita berjumpa pada kelas fizikal yang akan lebih mudah. Sebab cikgu buat kelas ni di UIA paling minimal sepatutnya 3 hari. Dia akan mula hari Jumaat sama ada pagi atau petang, dia akan akhir sampai hari Ahad. Jadi 3 hari berturut-turut ni dia lebih berkesan sebenarnya lah. Jadi macam online ni kita ada gap. Kadang gap tu kita sempat buat praktis, kadang tak sempat kan. Yang banyaknya tak sempat. Bila tak sempat nak berbuat, macam mana nak rasa hebat dengan speed reading ni. Tapi apa pun, cikgu nak pegang juga kalau tak dapat semua, jangan tinggal semua. Jadi maknanya mungkin kita tak dapat semua, tapi insyaAllah kita tak akan tinggalkan semua. Kita akan cuba juga sedaya upaya berdikit-dikit, berkawan-kawan, bersama-sama supaya satu hari nanti kita dapat bersama-sama dalam kelas fizikal supaya cikgu boleh kumpulkan balik yang kita belajar online ni dan kita dapatkan semangat yang lebih hebat supaya akhirnya kita dapat 3 matlamat yang kita sebutkan tadi, iaitu menjadi spirit reader, menjadi tabiat suka membaca dan juga akhirnya menjadi pencinta ilmu yang menjadi lesen besar untuk mendapatkan dunia dan seisinya dan juga akhirat dan senikmatnya dan sudahnya dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Macam best tak? Nampak macam simple-simple kan? Tapi inilah antara jalan-jalan ataupun anak-anak kunci ke syurga, iaitu mesti ada dengan ilmu. Untuk mendapat ilmu, kita kena membaca dan dalam membaca, dunia membaca ada banyak cara yang membolehkan kita membaca mengikut apa yang kita suka. Itulah sebenarnya kenapa cikgu bersungguh-sungguh untuk berkongsi ilmu ataupun berkaitan dengan dunia speed reading, kerana ada dakwahnya di situ, ada amal jariah di situ, sebab orang yang paling bagus atau yang paling baik khairukum, iaitu orang yang banyak memberikan manfaat kepada manusia lain. Jadi cikgu cubalah apa yang cikgu ada, cikgu mudah-mudahan cikgu kongsikan dapat manfaat dan insya-Allah menjadi jariah cikgu. Okey, habis kat situ ya. Maknanya pada petang ni ada lagi 2 lagi cikgu nak cakap, 2 poin ya, sebab ada satu lagi video cikgu nak tunjukkan tentang yang disebut sebagai World Speed Reading Champion. Juara membaca cepat peringkat dunia pun ada ya. Kalau kita tengok dekat YouTube tu macam tak percaya, baca macam prep, tapi wallahu alam, kerana itu dunia speed reading ni luas. Kita baru nak masuk jadi tak tahu. Jadi kita tengok dulu. Dan jangan bimbang, jangan setkan WPS masing-masing ya. Jangan setkan dulu, open dulu. Jangan daripada 200 nak pergi 400, jangan. Sebab semua orang akan bergerak pada WPS masing-masing ya. Dia bukan sama macam cikgu katakan, adalah cikgu 500. Jadi macam cikgu lah. Boleh, tapi kalau tak boleh sampai macam cikgu pun tak apa. It's good. Sebab cikgu nak setkan ikut pace masing-masing. Sebab membaca kena best, membaca kena happy, membaca kena rasa bahagia, membaca kena rasa bad. Kalau tak rasa macam mana? Rasa seksa, rasa Allah, tak boleh. Tak apa, cikgu akan tuntun, cikgu akan guide.
selagi umur panjang dan sihat, dan cikgu berazam sangat, berdoa sangat supaya kita dapat jumpa dalam kelas fizikal. Okey, ada 2 lagi poin yang aku kongsikan pada petang ni ya. Okey, apa kata kalau kita tengok pula di situ satu video lagi yang cikgu nak kongsikan lah ya, supaya kita nampak sebenarnya world speed reading ni macam mana. Untuk makluman teman-teman dan kawan-kawan pada petang ni, sebenarnya memang ada pertandingan World Speed Reading Championship. Memang ada. Dan nanti kalau ada masa, cuba kita tengokkan dalam YouTube, cuba type World Speed Reading Champion ataupun World Speed Reading Competition. Dan kena tahu ya, di negara China pun speed reading sedang berkembang pesat. Sebab apa? China nak menjadi negara maju. Jadi bila mereka nak menjadi negara maju, mereka mestilah ada ilmu. Sebab itu antara skim-skim latihan ataupun pakej-pakej latihan yang terbaik sekarang ni di China ialah mereka memperkenalkan speed reading, dan mereka telah pun membuat pertandingan speed reading di antara kanak-kanak, orang dewasa. Dan kalau kita dapat tengoklah video tu kan, macam tak percaya dia membaca menyelak, iya ke ni kan. Tapi kita jangan komen dulu sehingga nanti kita dapat rasai apakah sebenarnya yang dikatakan speed reading tu jadi itulah yang cikgu nak cuba kongsikan pada petang ini, iaitu satu video berkaitan dengan pertandingan yang disebut sebagai apa tu, pertandingan membaca pantas. Okey, bagi cikgu masa sikit sebab tengah cari mana video tadi ya. Dah hilang pula. Sekejap ya. Dan kalau tengok video nanti jangan kata orang tu jangan heran lah ya, apa pun tengok dulu. Lepas tengok ni baru kita faham, rupa-rupanya speed reading ni ada pertandingan. Ya, ada dia punya challenge dia. Dia di peringkat dunia ya, bukan kaleng-kaleng ni. Okey, baik. Sama-sama kita saksikan video pendek ni ya. In this chapter, we're going to learn how the brain reads. This is very important information that's going to help you speed up tremendously in a very short time from now. So why do we read so slowly? Why is reading the road at 70 miles an hour, which is the speed limit where I live on the highway, easier than reading a book at 200 words per minute, the average reading speed? When we drive, we think in 4 directions: front, back, left, right. And we have to watch the road and watch the gauges and look for signs and follow directions. And we're so bored that we listen to the radio, talk to passengers, talk on the cell phone. Sound like you? Reading's only one direction, but driving a car and talking on the cell phone is easier. Why? And the answer to that question holds the secret to super fast reading. You need to understand the brain and how it processes text. We start by reading words one letter at a time. D-O-G. Now, where I grew up in Brooklyn, we pronounce this word correctly. It's dog. I live in Dallas and they call it a dog. But whether it's a dog or a dog, something interesting's happened. We started by reading words one letter at a time. D-O-G. And then something amazing happened. Our brain didn't see letters, it saw the word dog. Or we could see the word hot as 3 letters, H-O-T. But put the word hot in front of the word dog, and it's neither hot nor a dog, unless we use a literal translation. So we went from reading letters to reading groups of letters, is called words, to seeing groups of words like hot dog. Or how about United States of America? That's 4 words. You don't say it's too big, my head's going to explode. Instead, we see it as a group of words, as one image. Like when we're in a car and we're reading signs. We only have time to take a quick snapshot. Yet we seem to read and remember what the signs say, even at high speed. How's that possible? When we're in a car, we see everything as a movie. In a book, we read one word at a time. And actually, we don't really read. When we read, there's something in our head talking to us,
And if we could look inside our head, there's an imaginary little person in the back of our brain. And when we read, this little person looks through our eyes to see the book and reads it aloud to us in the back of our head, one word at a time. So our reading speed's often limited to how fast the imaginary person can read aloud one word at a time. So we're using our eyes to hear what we're reading, and that's what slows us down. Our strategy's simple. We train the imaginary little person to watch the movie in the book and only speak up on important stuff like who, what, where, when, why, and how. Now this little person's going to resist the change, but you can teach them to like this by playing the movie faster than they could speak. And we're going to teach you how to do this, and it's going to be super easy to learn to read faster with great comprehension. In the next chapter, we're going to learn about schema. Okey, cikgu nak perkenalkan mamat yang duduk sebelah cikgu ni. Yang sebelah cikgu ni ialah orang yang disebut sebagai World Championship dalam speed reading. Nama siapa? Itu dalam dia punya video tadi ya. Jadi mamat ni mengkongsikan lagi dengan kita merupakan analogi macam mana yang dikatakan speed reading. Tu cikgu suka dia memang jadi juara dunia dalam speed reading, dan pengalaman dia mengajar speed reading macam-macam cara. Dia mengajar di China, dia tengok orang China macam mana. Bla bla bla, dia dapatkan satu metod untuk mengajar orang China sesuai dengan cara dan budaya dia. Sebab tu cikgu kadang-kadang nak tengok macam mana nak mengajar kita orang Melayu kan, ataupun orang Malaysia. Dia ada dia punya tabiat macam cerita. Macam kita contoh katakan, kita dah tak rajin baca, tapi macam mana nak ujikan nak membaca. Macam dia jugalah, macam-macam taktik. Jadi apa yang dia buat tadi macam kita memandu kereta lah ya. Maknanya speed reading ni dia ada satu tujuan je. Kita nak dapatkan figure, fact, point, whatever yang kita nak. Maknanya reading by objective. Dia andaikan seperti memandu kereta. Jadi maknanya nak sampai tepat, nak sampai kepada destinasi pada pukul berapa dan apa nama tempat. Itu namanya speed reading. Tapi along the way itu automatic kita tak akan sesat sebab kita boleh baca signage walaupun dalam keadaan laju. Kita boleh nampak simpang, ada 4-5 simpang, kita akan salah simpang. Dan pada masa yang sama kita tengok meter berapa laju, pada masa yang sama kita dengar radio, pada masa yang sama kita berbalas-balas teks, kita cakap on the phone. Maknanya dalam speed reading ni dia ada macam-macam aktiviti, sub-aktiviti, termasuklah sub-vocalization yang perlu kita turunkan ataupun kita jangan adakan dalam kepala. Dan insyaAllah jangan takut, jangan bimbang teman-teman, ini semua akan kita buat dalam latihan daripada satu siri kepada siri yang lain. Sebab tu juga sebut tadi, kalau niat dah nak belajar, nak jadi speed reader tadi, insyaAllah Tuhan akan bantu, dan cikgu juga mudah-mudahan akan sihat dan boleh membantu. Dan sama-sama hujungnya nanti, macam itulah exercise kan, masuk je gym, push up je, cukup 40 hari tengok, muscle pun dah naik. Sebab apa? Kita tak lagi nak mempersoalkan, sebab mempersoalkan banyak hal yang kita tak tahu ini, yang dah dikatakan just do it tapi tak nak buat, persoalkan lagi, membazir masa. So sekarang yang penting ialah praktis, kedua praktis, ketiga 1 dan 2. Praktis ya. Okey, baik, ini merupakan satu kawan cikgu yang disebut sebagai juara dunia ya dalam speed reading. Okey, baik. Okey teman-teman, tadi dia sebut perkataan scamming ya. Perkataan scamming ni dia sama juga dengan cara membaca menggunakan petunjuk ataupun disebut sebagai lidi ke pen ke ya. Penggunaan read by lid tu penggunaan bahan, tetapi scamming ni ataupun skimming ni dia membaca ikut kita, nak line by line ke, dua line ke, atau dapat zigzag ke, atau dapat raya-raya ke, itu namanya skimming. Tadi lupa cikgu nak bagi tahu ya. Jadi maknanya kita dah belajar 3 kaedah. Pertama sekali apa? Taktik dan teknik membaca speed reading. Asas ini termasuklah digital reading ialah satu, sub-vocalization kena kurangkan atau kita berlatih baca, kita buangkan dulu supaya pembacaan kita akan lebih cepat dan pantas. Dan apa yang akan dapat, otak kita, mata kita akan dapat menangkap keyword-keyword tertentu supaya otak menterjemahkan keyword tersebut. Contoh, dalam satu paragraf ada 100 patah perkataan. Tapi kita hanya sempat mengambil 20 perkataan yang dapat ditangkap, dan 20 perkataan ini mampu untuk menterjemahkan apa yang sebenarnya nak diceritakan
dalam frasa tersebut. Nampak ini cikgu nak pesan lagi sekali, jangan bimbang, jangan takut. Teruskan dulu sebab what happened to me, apa yang berlaku pada cikgu dulu sama je, dulu nak give up, dulu nak malas. Tapi bila sampai satu point, best lah baca lebih kurang tapi dah tahu dah. Jadi kita enjoy membaca. Bila enjoy membaca, maknanya kita banyak dapat ilmu. Macam mana ilmu nak dapat? Jangan kita yang sukat. Sebab tu antara nanti kita nak bercakap dalam power talk of faith ialah the power of supplication ataupun disebut the power of doa, iaitu doa nak dapat ilmu. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawatal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Dan lagilah 2-3 doa yang cikgu akan kongsikan, cikgu akan terjemahkan supaya nampak betul-betul doa ini merupakan satu lagi tool supaya kita baca sikit dapat banyak, kan? Baca sikit faham banyak. Ini merupakan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu niat itu penting. Kenapa nak belajar speed reading ni? Nak belajar kemahiran kerana belajar tu wajib. Kedua, nak jadi tabiat suka membaca. Kenapa? Nak jadi pencinta ilmu. Sebab tu Nabi kata kun aliman. Jadilah kamu orang yang berilmu, ilmuwan. Tu yang hebat-hebat lah. Yang ada PhD, yang ada doktorate, ada Profesor Madya, dia ramai kawan-kawan cikgu ada. Cikgu tak ada ke? Cikgu bukan tak ada, memang tak ada pun, cuma tengah dalam perjalanan ya. Sebab tu cukup dapat cikgu ni pun dah kira untung dah ni ya. Yang kedua, kun aliman au muta'alliman. Maknanya kalau tak jadi orang yang hebat ilmuwan, jadilah orang yang sentiasa belajar. Kita lah ni. Ini namanya adult learning. Memanglah tak boleh masuk sekolah kan. Tapi setidak-tidaknya seminggu sekali jumpa dengan cikgu ataupun mungkin seminggu 2 kali kita ada power talk of faith malam Jumaat kan minggu depan. Jadi cukup sejam-sejam, maknanya kita jadi muta'alliman. Bila muta'alliman, kenapa? Kenapa niat kita nak jadi seorang yang pemburu ilmu, pencinta ilmu. Ataupun last kali apa dia? Paling tidak mustami'an. Mustami'an ni kalau katakan tak nak membaca sekalipun, sibuk, busy, bisnes ataupun urusan di rumah jaga anak dan suami ataupun menjaga apa saja yang perlu, ialah mustami'an, orang yang suka mendengar ilmu. Jadi paling tidak kan, petang ni walaupun tak ada exercise yang cikgu bagi, tapi duduk tercorok depan PC, depan laptop, depan handphone, iaitu menjadi mustami'an ataupun orang yang menonton, mendengar majlis ilmu. Ini 3-3 dapat pahala, dapat insya-Allah berkat, dapat rahmat, asalkan niat tadi mesti mantap. Ya, okey, baik, habis. Sebelum juga masuk poin yang terakhir pada petang ini berkaitan dengan tip digital learning, cikgu ada satu video lagi nak kongsikan tadi ya, iaitu 3 video sebenarnya petang ni yang nak dikongsikan ya. Jadi sementara tu cikgu nak ulang balik dalam siri yang ke berapa ni, 1, 2, 3 ya. Cikgu nak kongsikan juga nanti berkaitan dengan yang dikatakan sebagai apa yang dimaksudkan dengan digital learning. Ini cikgu akan kongsikan sebentar lagi supaya inilah sebenarnya kenapa petang ni cikgu nak bezakan di antara digital learning dengan yang dikatakan sebagai non-digital learning ataupun yang dikatakan sebagai dikatakannya iaitu sebagai bacaan konvensional ya. Tunggu sekejap, cikgu nak cari mana videonya berkaitan dengan digital learning ya, sebab tadi dah susun tapi sebab tadi ada reset balik maka je kena carilah balik ya. Okey sekejap ya. Okey. Cuba kita try satu ni ya. Ini exercise. Boleh kita ulang balik exercise ni ya. Sebab cikgu nak buat mukadimah sebagai yang dikatakan pembacaan digital learning ya. Okey, kita saksikan, semua orang siap-siap duduk relax. Kita cuba baca apa yang kita nak baca ni ya. Mungkin ada yang sebahagian satu pengulangan. Kita cuba dulu supaya nak merangsangkan pembelajaran kita berkaitan dengan digital learning selepas ni.
Okey, ini rasanya sebahagian peserta peserta spirit yang lepas telah pun melihat video ni kan. Mungkin ada yang belum melihat, tapi cikgu nak katakan yang terakhir ini sebelum kita berpisah ataupun nak mulakan kelas pada beberapa minggu yang akan datang, beginilah gayanya yang cikgu masukkan tadi, bahawanya otak tidak memproses kita baca huruf by huruf. Tetapi kebiasaan kita kan kita mengeja kan. Jadi macam mengeja macam ma, ha, di, mma, hhi, sah, did. Jadi bila kita mengeja tu otak kita pun ada vocalization kan. Ma, ha, di. Jadi pembacaan abjad dengan abjad, huruf dengan huruf ditambah pula dengan vocalization ataupun ada sub vocalization. Vocalization mulut kita lah macam mma, ha, did. Kalau ada vocalization kita sudah dengar, terus faham. Tapi kalau katakan kita tutup mulut dan ada sub vocalization dalam kepala kita, itu yang lambat tu. Jadi itu satu. Yang kedua dah terbukti tadi, walaupun dia bukan ABCD macam contoh katakan sekarang yang ada di screen kan, iaitu subscribe. Apa dia? Subscribe. Itu Pick World. Jadi maknanya sekarang ni kita tengok dari segi perkataan, tak adalah susun sangat ABCDE kan, tapi dia nampak ada nombor, ada huruf, tapi otak kita automatik boleh membaca. Sebab apa boleh baca? Sebab apa? Sebabnya otak kita dah memang memproses sesuatu seperti gambar. Dia bukan lagi A, B, C, A, B, A, B, B, ba. Tak. Dia dah seperti gambar yang mana macam contoh tadi naik kereta kan. Naik kereta speed reading tadi. Kita tengok saja nombor ataupun nama tempat macam katakan the United States of America. Tengok bendera pun kita tengok aja, mana kita baca United States of America, tak ada. Kita tengok terus straight forward United States of America. Ini tak perlu kita baca United States of America. Terus kita tengok satu fatrah saja, pop, satu menjadi satu. 4 ni dah menjadi satu. Terus kepada huruf ataupun ayat ataupun perkataan seterusnya. Okey, tak apa teman-teman, jangan panik, jangan apa, ini semua baru mukadimah ya, tentang masih lagi dalam speed reading ataupun digital ataupun conventional speed reading. Okey, baik teman-teman, akhir sekali sebelum kita berpisah, cikgu nak bagi poin yang terakhir berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan yang dimaksudkan dengan speed reading ialah pertama sekali speed reading pula. Digital speed reading ialah kita membaca dalam bentuk digital. Apa yang dikatakan maksud digital ialah semua pembacaan yang tidak menggunakan buku ataupun kertas, malah menggunakan semuanya peranti-peranti digital. Ini yang cikgu nak bagi kefahaman yang dikatakan digital reading adalah semua peranti-peranti, alat-alat digital yang canggih-canggih sekarang termasuk handphone, laptop, apa lagi, MacBook, iPad, serba-serbinya yang tak ada kertas ni yang kita baca dalam bentuk elektronik, itu yang dimaksudkan dengan digital learning. Satu. Yang kedua, digital learning ni sama tak dengan kalau katakan dia buat speed digital learning dengan speed reading, dia hampir sama. Hampir sama. Tetapi poin yang ketiga, bila kita membaca secara digital, dia akan lebih lambat sedikit. Cikgu nak buktikan pun susah sebab dalam online ni dia tak sama dengan kelas fizikal. Sebab kalau kelas fizikal, cikgu boleh pergi meja ke meja dan senang untuk cikgu membuat penilaian, membuat penerangan. Tapi dalam konteks online ni, setidak-tidaknya 70% lah ataupun 60% kita boleh sampaikan dulu sebelum kita berjumpa dalam kelas fizikal. Maknanya apa tadi poin dia? Membaca digital lebih slow berbanding dengan membaca konvensional. Itu fakta. Kajian pun telah dibuat. Kenapa? Ada banyak gangguan-gangguan, faktor-faktor yang perlu diambil kira. Ini umumnya saja. Ada juga kawan-kawan yang lagi baca digital lagi laju. Ini ada faktor-faktor yang tertentu. Tapi umumnya kalau kita beginner ni, memang lambat sikit sebab kalau macam buku kan kita nak selak cepat sikit, tapi kalau digital kita dah baca nak patah balik tu itu boleh katakan stres. Tapi kalau buku fizikal kita hanya flip saja. Itu antara technically kenapa kadang-kadang membaca digital itu lebih lambat. Dan nota terakhir, apa implikasi dan juga impak bagi kita yang terlalu tegar membaca digital. Jadi tip-tip bagaimana membaca digital yang baik, yang sehat, amalan-amalan yang boleh menyebabkan mata kita taklah menjadi lebih teruk, mata kita akan sentiasa sihat, badan kita akan sentiasa waras. Itu cikgu akan kongsikan dalam pertemuan
yang akan datang. InsyaAllah sampai di sini dahulu pertemuan kita, dan kalau boleh siapa-siapa yang masih lagi menonton dan ada lagi yang menonton lagi tu, boleh letakkan komen tentang dapatan-dapatan yang kita dapat daripada kelas digital speed reading for business kita pada petang ini, iaitu kali yang ke 1, 2, 3, 4 lah ya. Termasuk ada yang berbayar, ada yang percuma. Sebab apa cikgu kena buat dua-dua sekali ni untuk sustain kelas dan juga cara cikgu untuk berkongsi dengan semua. Ya, kepada teman-teman yang masih menonton, jangan lupa untuk tinggalkan komen box anda di sebelah tu untuk cikgu baca dan cikgu nak review lah, supaya sama ada cikgu ni laju sangat ke, ataupun mungkin terlalu simple sangat ke, ataupun mungkin ada kaedah-kaedah tertentu yang cikgu perlu baiki supaya penyampaian akan lebih berkesan. Tapi apa yang cikgu nak kongsikan pada petang ini ialah untuk menyampaikan dengan cara santai dulu. Kalau terlalu berat, nanti semua orang lari. Bila lari, tak adalah siapa nak dengar ya. Sebab apa, cikgu nak bagi tahu juga, kalau ada 40 orang, sebab kelas digital learning ni ataupun speed reading ni hanya yang terbaik, dia hanya 15 orang. Paling ramai pun 20 orang. Sebab dia perlukan fokus, dia perlukan banyak praktis. Dan rekod yang ada setakat ni, kalau 40 orang ambil, 30 orang akan syahid di tengah jalan selepas menghadiri 3 hari kelas. Itu bila? Selepas masuk bulan yang kedua ataupun bulan yang ketiga. Itu kira hebatlah tu. Kalau boleh sampai masuk bulan ketiga. Biasanya lepas 2 minggu, syahid sebahagian. Lepas sebulan, syahid lagi. Masuk bulan ketiga, tinggal cikgu lah yang menunggu. Tapi apapun, ini semua merupakan cobaan, ujian. Ya. Kadang-kadang kita berhenti sekejap. Macam ada kawan cikgu tu, nama dia J. J ni dulu dia pernah ambil, tapi dia stop sekejap. Bila jumpa cikgu, cikgu nak ambil lagi. Mungkin itu akan berlaku dalam kehidupan kita, sebab dalam kehidupan, we never know how we end up our life. Mungkin ada lagi fatrah-fatrah yang seterusnya, tapi asasnya kita dah ada. Ya, okey, baik, insyaAllah cikgu akan kongsikan tip-tip membaca digital, khasnya bagaimana membaca laju, seperti mana speed reading yang cikgu dah kongsikan tadi, sebahagian kecilnya, kita lebih kurang 13 lah, kita ambil dalam 13 ataupun mungkin 15 cara untuk kita menggayakan membaca ikut speed reading, sama ada konvensional ataupun sama ada digital. Cuma yang cikgu risau ialah digital ni dia ada impact kesihatan. Sebab tu cikgu utamakan dulu bagaimana membaca digital supaya tidak memberikan kesan negatif kepada kita. Baik, setakat itu dahulu kita ambil beberapa hantaran ya. Ini rajin kepada Puan Nursyah Fiza Murad ya, yang membantu kita untuk mencatatkan nota-nota di tepi ini, dan insya-Allah nanti kepada teman-teman yang lain boleh berkongsi lah ya antara yang dicatatkan ni. Contoh katakan ya, cikgu paparkan sikit, sub vocalization kena hilangkan, reduce masa membaca. Ya, macam tadi tip yang pertama, iaitu yang kedua, membaca dengan guna alat seperti jari, pen, lidi, penunjuk. Ini pun membantu kita dalam kita nak melatih otak kita. Jadi benda-benda ni semualah yang katakan kita nak cuba dapatkan supaya sudahnya kita akan menikmati apa yang dikatakan sebagai speed reading, khasnya digital speed reading. Okey. Mungkin setakat itu dahulu. Kalau tak ada apa-apa komen, cikgu tengok pun komen box pun tak ada. Mungkin dah sampai penghujung brief kelas cikgu pada kali yang ketiga ini. Mudah-mudahan mendapat manfaat dan ada motivasi dan ada semangat untuk meneruskan mujahadah supaya kita belajar terus sehinggalah menjadi speed reader. Paling tidak, kalau dulu 200 WPM, mungkin selepas kita mengikuti kelas-kelas cikgu ni, kita akan dapati WPM kita ataupun word per minutes tu akan bertambah jadi 300 ataupun 400. Itu satu. Dan yang kedua ialah cara kita mendapat faham tu lebih cepat, lebih tepat. Dan yang ketiga tadi adalah 3 tujuan tadi tu, supaya dapat menjadi satu objektif yang kita niatkan menuju matlamat, dan kita belajar kaifiat ni. Mudah-mudahan sudahnya Allah berikan kekuatan kepada kita untuk menjadi pencinta ilmu. Baik, setakat itu dahulu. InsyaAllah kita akan jumpa dalam kelas yang akan datang. Moga-moga dipanjangkan umur, diberikan kesihatan, dan cikgu doakan semua agar sihat selalu dan sentiasa selamat di rumah. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada suatu hari nanti yang pasti, insyaAllah. Setakat itu dahulu, kita tangguhkan dengan kalimatun thayyibatun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.